Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Zulaika binti Zulkifli. Saya dari kelas IC 2201A. Tajuk kumpulan saya ialah Tanaman Syurga dan tajuk individu pula ialah Buah-buahan Syurga. Di sini, saya ingin membentangkan mengenai buah-buahan yang terdapat di dalam syurga. Kajian ini dibuat kerana ingin menambahkan lagi ilmu pengetahuan mengenai buah-buahan yang ada di dalam syurga. Pengetahuan umat Islam mengenai syurga amatlah sedikit. Seperti yang kita tahu, syurga merupakan perkara yang gaib yang mana tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia. Buah-buahan di dalam syurga ada disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Waqiah ayat 32 hingga 33. Hanya orang yang beriman, bertakwa dan melakukan kebaikan sahaja yang layak mendapat ganjaran syurga di mana di dalamnya mereka akan menikmati buah-buahan yang pelbagai di dalam syurga. Seterusnya, saya ingin mengemukakan konsep buah-buahan yang ada di syurga. Buah-buahan di dalam syurga adalah salah satu nikmat terhadap orang yang beriman dan melakukan kebaikan semasa di dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 57 dari surah Yasin. Di dalam syurga mempunyai berbagai jenis buah-buahan yang mana mempunyai rasa enak dan lazat. Setiap kali penghuni syurga menggambarkan suatu jenis buah-buahan dalam fikiran mereka, maka akan dihadirkan buah tersebut untuk dimakan. Itulah nikmat dan ganjaran yang diberikan kepada mereka yang banyak melakukan amal kebaikan semasa di dunia. Seterusnya ialah asal-usul buah-buahan yang ada di syurga. Asal-usul buah-buahan yang ada di syurga bermula dengan peristiwa Nabi Adam AS dan Siti Hawa semasa mereka di dalam syurga. Nabi Adam AS ditempatkan di dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama isterinya dan dapat menikmati pelbagai jenis makanan dan buah-buahan yang enak dan lazat. Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi Adam AS mendekati pohon khuldi. Ada yang mengatakan pokok anggur dan ada yang mengatakan buah larangan sahaja di mana tidak meletakkan nama pokok tersebut. Buah larangan ini di mana jika Nabi Adam AS memakannya, Nabi Adam termasuk dalam golongan orang yang derhaka. Di sini kita dapat simpulkan bahawa buah-buahan di syurga telah ada sebelum kewujudan Nabi Adam AS dan Siti Hawa di dalam syurga lagi. Saya juga ingin berkongsi maklumat mengenai ulasan etika yang saya kaji, iaitu berkaitan dengan Nabi Adam. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran untuk dijadikan pengajaran kepada seluruh manusia. Nama Adam disebut di dalam 8 surah yang berlainan di dalam Al-Quran. Seterusnya, saya ingin membentangkan mengenai ciri-ciri buahan di syurga. Antara ciri-ciri buahan di syurga pertama ialah buah-buahan di syurga menyerupai buahan di dunia. Ini dapat dibuktikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, di mana apabila penghuni syurga mendapat buah di dalam syurga, mereka akan mengatakan rezeki ini yang pernah mereka dapat semasa di dunia. Maksud menyerupai buahan di dunia, pandangan pertama mengatakan warna dan rasa yang sama, manakala pandangan kedua mengatakan jenis dan rupa yang sama tetapi rasa yang berbeza. Yang kedua pula ialah buah-buahan di syurga berpasang-pasangan. Mengapa Allah menjadikan buah-buahan di syurga berpasang-pasangan? Supaya buah-buahan menjadi subur dan lebat. Pandangan pertama mengenai buah-buahan di syurga berpasang-pasangan mengatakan ianya mempunyai 2 jenis buah-buahan dan buah tersebut mempunyai rasa manis dan lazat. Manakala pandangan kedua pula mengatakan 2 jenis iaitu basah dan kering tetapi mempunyai kelazatan dan keenakan yang sama. Seterusnya ialah keistimewaan buah-buahan di dalam syurga.
Antara keistimewaan buah-buahan yang ada di dalam syurga, pertama ialah mudah dipetik. Ini dapat dibuktikan dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-54. Tafsiran pertama mengenai surah Ar-Rahman ayat ke-54 ini ialah jarak antara pohon dengan penghuni syurga itu dekat. Dan tafsiran kedua pula mengatakan Allah menundukkan buah-buahan tersebut supaya penghuni syurga mudah untuk memetik buah tersebut. Manakala yang kedua pula ialah mempunyai rasa yang lazat. Ini dapat dibuktikan dalam surah Al-Mursalat ayat 42 hingga 43. Tafsiran pertama mengatakan penghuni syurga dapat menikmati buah-buahan yang lazat dan enak dengan tenang tanpa perlu berebut-rebut. Manakala tafsiran kedua pula mengatakan penghuni syurga akan makan dan minum mengikut kesesuaian selera mereka masing-masing. Tidak seperti di dunia. Di dunia kita hanya makan dan minum mengikut kadar kemampuan kita sahaja. Seterusnya ialah jenis buah-buahan di dalam syurga. Antara jenis buah-buahan yang ada di dalam syurga di mana disebut yang disebut di dalam Al-Quran pertama ialah buah pisang, buah kurma, buah delima, buah anggur, buah ting dan buah zaitun serta buah khuldi. Seterusnya, amalan-amalan tertentu untuk menikmati buahan di dalam syurga. Antara amalan tersebut ialah orang yang bertakwa. Ini dapat dibuktikan dalam surah An-Naba ayat 31 dan ayat 31 hingga 32. Mereka akan menikmati kebun di dalam syurga, di mana di dalam kebun tersebut terdapat pelbagai jenis buah-buahan yang mereka inginkan. Dan yang kedua pula ialah menziarahi saudaranya yang sakit. Ini dapat dibuktikan dalam hadis Sahih Muslim. Seterusnya pula ialah kesan beriman dengan buah-buahan di syurga. Antara kesan-kesan kepada sesiapa yang beriman dengan buah-buahan di syurga ialah ketakwaan mereka semakin bertambah. Ini dibuktikan dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Mereka juga akan lebih banyak melakukan amalan semasa di dunia, amalan kebaikan semasa mereka hidup di dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga dapat dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-10. Perbandingan buah di syurga dan buah di neraka. Perbezaan antara buah syurga dan buah di neraka. Buah di syurga, seperti yang kita dapat tahu, ada buah kurma dan buah delima yang mempunyai rasa enak dan lazat. Inilah balasan dan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang banyak melakukan amal kebaikan semasa mereka hidup di dunia. Manakala buah di neraka pula ialah buah zakum yang mempunyai banyak duri. Ini berbeza sama sekali dengan buah yang ada di syurga. Buah zakum ini ialah makanan bagi mereka yang melakukan banyak maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa mereka hidup di dunia. Itulah azab yang diberikan oleh Allah. Akhir sekali, kesimpulan dan cadangan mengenai tajuk buah-buah di syurga ini ialah kebanyakan manusia hanya beriman tetapi tidak mendalami dan menerokai tentang perkara gaib seperti syurga ini. Oleh sebab itulah kebanyakan mereka melakukan maksiat daripada kebaikan, mana mereka tidak memahami, tidak menghayati betapa nikmatnya syurga itu. Nikmat di dalam syurga begitu banyak di mana kita tidak pernah merasai semasa kita hidup di dunia. Cadangan saya untuk menambahkan ilmu pengetahuan masyarakat mengenai syurga ini, pihak kerajaan dan ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting agar melahirkan generasi yang berilmu, sama ada ilmu akademik ataupun ilmu agama. Sekian daripada saya. Terima kasih.